Tuan-tuan yang sangat saya kasih sekalian, wa an ba'dil hukama qawluhu baina yadayi taqwa khamsu aqabat man jawazaha nala taqwa awwaluha ikhtiyaru syiddah ala ni'mah wa thaniyaha ikhtiyarul juhdi ala raha wa thalithuha ikhtiyarul dhulli ala al-izzi wa rabi'uha ikhtiyarus sukuti ala al-fujuri wa khamisuha ikhtiyarul mauti ala al-hayati. Daripada sebahagian para alim ulama, mereka yang diberikan hikmah, perkataan yang dituturkan oleh mereka boleh dijadikan panduan dalam kehidupan untuk mencapai ketakwaan. Perlu melepasi 5 aqabat, dan siapa yang melepasi 5 halangan ini, maka dia akan mencapai takwa. Pertama, memilih kepayahan daripada nikmat. Kedua, memilih kesungguhan daripada kerehatan. Ketiga, memilih kehinaan daripada kemuliaan. Keempat, memilih diam daripada lebih bercakap. Kelima, memilih mati daripada hidup. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, pertama yang perlu dipahami, perkataan yang seringkali terutamanya kita lelaki ini kita akan mendengar setiap kali pada hari Jumaat, khatib akan berkata daripada atas mimbar, berpesan kepada dirinya dan juga hadirin, berikan hadir Jumaat supaya bertakwa kepada Allah. Takwa secara ringkas mudah untuk dipahami, melakukan apa sahaja yang disukai oleh Allah, meninggalkan apa sahaja yang tidak disukai oleh Allah, maka itulah takwa. Dr. Abdullah Nasimulwan dalam satu bukunya Ruhaniyah Ad-Da'iyah menyenaraikan 5 wasilah jalan untuk mencapai ketakwaan yang pernah saya nyatakan di awal saya mengajar di masjid tuan-tuan ini. Di antaranya, kata beliau, memahami perjanjian kita dengan Allah, apa yang telah kita ikat, kita meterai dengan Allah. Perkara yang kedua yang perlu ada iaitu mujahadah. Mujahidah ini kesungguhan. Yang ketiga, mesti ada muhasabah. Muhasabah ini sentiasa melihat jauh ke dalam dirinya, kekurangannya dari seluruh amalannya, setiap dosa yang dilakukan kecil atau besarnya, kekurangan pada amalannya dilihat dan dilakukan penambahbaikan kepada amalan tersebut. Muraqabah, mendekatkan diri dengan Allah. Semakin kita diasap dengan ujian, semakinlah seorang hamba mendekatkan diri dengan Allah, takut kepada sesuatu selain daripada Allah. Kita akan menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, kata para alim ulama, maka dia wajib berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan yang kelima, kata Abdullah Nasimulwan, yang kelima adalah mu'aqabah. Mu'aqabah ini satu hukuman, tujuannya untuk mendisiplinkan diri. Bila mana
berlaku kecuaian, sama ada kecuaian tersebut melibatkan meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah, dan yang kedua, bila mana mengerjakan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, maka dihukumlah diri dia sebagai satu disiplin ke atas dirinya. Contoh, kita telah menyusun jadual hidup kita. Satu hari ini saya nak baca Quran sekurang-kurangnya satu muka surat. Tiba-tiba kita terlepas membaca satu muka surat itu, jadi sebagai hukumannya pada hari yang lain tu kita baca lebih banyak, kerana kita telah gagal untuk mematuhi jadual ataupun peraturan yang telah kita tetapkan. Itu di atas diri kita masing-masing lah. Kita nak buat, tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, bermakna daripada apa yang dinyatakan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, takwa ini bukanlah satu perkara yang tidak boleh kita capai. Perkara yang boleh saya perolehi, tuan-tuan perolehi. Tentang yang sangat saya kasihi sekalian, tetapi jalannya bukan mudah. Kita nak sebut takwa itu mudah lah. Tetapi kalau tuan-tuan perhatikan, setengahnya dia akan terjemahkan takutlah kamu kepada Allah. Dia takwa ni lebih daripada takut. Tetapi kalau terjemahan, begitulah yang diterjemahkan. Saya sebut perkara ini tentang sebenarnya sadar. Kalau kita terjemahkan takwa ini dengan erti takut, kan khasyah pun takut, khauf pun, kalau tuan-tuan buka Quran akan diterjemah takut. Sedangkan hadirat takwa ni dia mendasari segala yang kita sebut. Kemuncaknya adalah takwa. Tuan-tuan, contoh, kalau tuan-tuan buka terjemahan ini, saya pernah sebut tuan-tuan, dan saya tidaklah seorang yang pakar dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran terjemahan, kebiasaannya teknik penterjemahan Al-Quran ni akan diterjemahkan secara bukan. Maksud saya secara bukan diterjemahkan, kadang-kadang mengikut kaedah nahwu bahasa Arab ataupun grammar bahasa Arab. Dia kadang-kadang dia tak guna. Bila mana tak guna, tuan-tuan, di situlah bagi saya terletak sedikit kesilapannya. Saya contoh tuan-tuan semalam, kalau tuan-tuan buka balik rumah, tuan-tuan buka surah Al-Hadid ayat 25. Saya pernah sebut dulu tentang laba-laba. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Hadid ayat 25, yang hafal tuan-tuan tahulah kan, saya tak hafal. Cuma saya nak fokus pada ayat 25, bila mana Allah ceritakan tentang besi. Allah sebut wa anzalnal hadid. Tapi kalau tuan-tuan tengok terjemahan, saya tengok terjemahan yang dikeluarkan oleh Karangkraf, diterjemahkan Allah menciptakan besi. Itu salah. Kenapa? Anzalna, dia bukan khalaqna, dia bukan ja'alna. Kenapa salah Ustaz? Al-Quran ini tentang dia mukjizat. Bila mana mukjizat, kita kena baca tentang, kena meletakkan Al-Quran ini, kata tebu saya, mengikut tentang cara Allah menyusun Al-Quran. Kalau Allah menggunakan past tense, kita kena baca dengan past tense yang lepas. Kalau Allah menggunakan mudhari', present tense. Dia kaedah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab dia tak sama. Bahasa Melayu kita boleh kata Aminah pergi pasar, Aminah telah pergi pasar, tambah telah. Ahmad pun kita kata yang sama, Ahmad telah pergi pasar.
Bahasa Inggeris pun kita kata tentang Ahmad went to school, Aminah went to school, past tense. Tapi bahasa Arab dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Kenapa? Bila mana Allah kata wa anzalnal hadid, tuan-tuan menyambut cuti sempena 17 Ramadan. Cuti apa? Nuzulul Quran. Apa makna nuzulul Quran? Nuzul ini turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah, dibawa daripada Lauh Mahfuz sampai ke Sama'id dunia, kemudian dibawa secara munajjam, secara berangsur-angsur kepada Rasulullah 23 tahun. Nuzul bermakna turun. Jadi bila mana kita terjemahkan wa anzalnal hadid, dan kami telah turunkan besi, bukan kami telah ciptakan besi. Kenapa? Saya bagi homework dekat tuan-tuan, kerja rumah, tuan-tuan cari dia. Cari dekat pakcik Google pun boleh, tuan-tuan nak cari bagaimana besi ini mengikut saintis dijadikan. Adakah besi ini penciptaannya dia berlaku di atas muka bumi, atau besi penciptaannya berlaku di langit? Cuba tuan-tuan cari. Bila mana tuan-tuan temui jawapan, tuan-tuan akan faham kenapa saya sebut tadi Quran mesti diterjemahkan mengikut kaedah bahasa Arab. Tuan-tuan baru tuan-tuan akan nampak, oh patutlah. Tak nak cerita, tuan-tuan cari. Kita buat homework, tuan-tuan wajib mengisi kerja rumah. Kalau tuan-tuan cari, tuan-tuan jumpa. Kalau anak murid saya suruh cari, saya kata mu tanya cikgu saya kamu dekat sekolah kebangsaan, apa jawapan budak-budak? Kata budak-budak, cikgu kata, cikgu jawab, sains itu bukan Quran. Sains, tuan-tuan, kaedahnya dia perlu dibuktikan. Yang dibuktikan itu tuan-tuan diterimalah. Saya kata macam ni, ada kajian yang dibuat itu, kalau kita relate dengan Al-Quran, tuan-tuan banyak yang telah dibuktikan. Saya ambil contoh, sebut lagi dekat budak-budak. Kamu belajar sains, langit ada berapa lapis? Tuan-tuan belajar sains. Kamu ada nama kan, saya tak erti nak sebut nama-nama tu. Tuan-tuan macam-macam kan, 7 lapis. Tuan-tuan pergi kepada sirah, hadis Rasulullah, Nabi naik ke langit berapa lapis? Tuan-tuan pergi kepada hadis dalam doa Rasulullah, Allahumma rabbas samawati sab'i, hei Tuhan, Tuhan kepada 7 lapis lagi. Dalam Al-Quran, bila mana dibicarakan tentang langit 7, dan dia tak satu lapis. Kenapa? Sama'un singular, jamak dia, jamak muannas salim, samawat. Samawat tu maknanya banyak, lebih daripada 3, lebih daripada 3, 7. Kaji tuan-tuan, baru tuan-tuan akan faham. Oh, rupanya macam tu Ustaz. Yelah. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena terjemah mengikut kaedah bahasa Arab. Sebab itu tuan-tuan belajar. Saya bukan pakar, tuan-tuan. Pergi tuan-tuan, saya nak pergi 7.5 macam biasa lah tuan-tuan. Okey, untuk mencapai ketakwaan ini ada 5 cara. Tadi 5 cara yang telah dikemukakan oleh Abdul Nasir Ulwan. Tuan-tuan, 5 halangan yang perlu diatasi oleh seseorang untuk mencapai ketakwaan. Pertama, memilih kepayahan daripada nikmat. Maksudnya macam ni, tentang tadi Abdul Nasir Ulwan dia sebut salah satu cara mendapat
ketakwaan menerusi mujahadah. Allah bagi nikmat kita macam-macam, nikmat macam-macam. Antaranya nikmat tidur. Nikmat tidur satu nikmat. Tetapi untuk kita menjadikan kita hamba yang bertakwa, salah satu ciri seorang yang soleh, wanita yang solehah, kalau kita buka-buka tidurnya hadap sedikit. Nak tidur sedikit ni tuan-tuan, perkara yang sangat sulit. Betul ke tak betul? Kerana orang suka tidur. Dalam kuliah dia tidur, tengah khutbah dia tidur, tengah memandu dia boleh tidur, di pejabat dia tidur, dia boleh tidur. Tuan-tuan, Allah bagi dia nikmat limpahan hartanya, tuan-tuan, lebih daripada orang lain. Tuan-tuan, nak memberikan sedikit daripada lebihannya kepada yang lain bukan perkara yang mudah. Ditambah lagi seandainya dia tak banyak harta, tetapi satu hari ada seseorang yang meminta pertolongan daripadanya dalam keadaan masa tu dia sulit juga. Allah sebut tu tentang ya, wasari'u ila magfiratin min rabb wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah kepada pengampunan Tuhan kamu, syurga yang seluas langit dan bumi, uiddat, yang telah disediakan. Bermaksud kalau kita pakai kaedah bahasa Arab tadi, maknanya syurga dah ada dah, syurga dan neraka dah ada dah. Uiddat ini fi'il madhi, tentang mabni lil majhul, yang disediakan untuk siapa? Lil muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Siapa? Tentang di antara yang Allah sebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang boleh infak, boleh bagi, boleh sumbang, boleh sedekah ketika mana dia mewah dengan hartanya, dengan duitnya, dan ketika mana dia pun tak ada. Yang mewah itu boleh, tetapi tak semudah tentang ketika mana dia berdepan dengan kesulitan untuk dia menyumbang. Tetapi seandainya dia menyumbang, maka dia berada dalam senarai hamba Allah yang bertakwa. Tentang yang sangat saya kasihi, Allah bagi kita nikmat mulut. Tentang tujuannya untuk apa? Tujuannya sebut benda elok, nikmat. Biasa contohnya dengan mulut ni kita umpat orang, kita caci dekat orang. Satu hari ialah dah dengar ustaz mengajar ni, tentang kita cerita pasal orang, nanti Allah cerita pasal kita pula. Allah akan dedahkan semua, sehingga apa yang dalam rumah pun didedahkan oleh Allah. Kalau kita suka cerita pasal orang, tentang kita dengar tu rasa takut. Rasa takut. Bila mana rasa takut, kita mula disimplikkan diri kita, aku tak nak cakap. Aku tak nak cakap dari nak keluar daripada kebiasaan. Mudah ke tak mudah? Mudah, tuan-tuan. Dengan kawan ni, dia ni tak cakap dah. Tuan-tuan, yang menarik, yang cuba menarik seseorang untuk kembali kepada tabiat lama ni, Allah, marilah kita sembang. Lama tak sembang, kita nak tinggal dah. Tak nak dah buang masa tu. Tak nak dah buang masa, nak isi masa hadap yang baik dengan amalan. Ringkas tentang ya. Yang kedua, ikhtiarul juhdi ar-raha, memilih kesungguhan daripada rehat. Dua nikmat kata Nabi yang manusia buat main-main je. Dua nikmat ini, nikmat masa lapar dan nikmat sihat. Nikmat masa lapar dan nikmat sihat. Masa yang diberikan oleh Allah amanah daripada Allah. Masa yang diberikan oleh Allah satu nikmat daripada Allah. Masa yang diberikan oleh Allah, Allah akan tanya balik.
Allah akan tanya balik macam mana kita isi jadual hidup kita sebagai seorang Muslim. Kita isi dengan Allah akan tanya. Jadi tuan-tuan ya, kata pengarang, kita memilih kesungguhan daripada rehat. Kenapa? Nak menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, sedikit rehatnya, banyak kesungguhannya. Kalau rehat memanjang, bila nak baca Quran? Kita dengar ni, tak ustaz-ustaz bercerita tentang ya, hadirin hadir, ulama ini baca Quran 3 hari khatam. Kita dengar Abu Hurairah membaca tasbihnya 12,000, yang ni 10,000. Yang kita dengar itu sebagai tentang motivasi kepada kita. Kalau kita sekadar dengar, kita memilih rehat selepas itu, bila nak jadi macam dia? Tak boleh dah ustaz, saya macam ni kan? Saya macam ni. Tentangnya Allahu Akbar, tentangnya yang sangat saya kasihi sekali. Bukan kata tak boleh melawak, tak boleh bergurau, tak boleh nak pergi bersia-sia. Boleh. Tak kata tak boleh. Tentangnya Nabi selalu keluar bermusafir dengan para sahabat. Bukan kata Nabi pun melawak dengan sahabat, Nabi bergurau dengan isteri dia. Bukan kata Nabi serius memanjang 24 jam datang, tapi disusun. Tentang rehat, terutamanya bagi kita yang melepasi usia tentang 40 tahun ini, tentang ini sepatutnya lebih bersungguh-sungguh. Tentangnya dengan Qurannya, dengan salawatnya, dengan zikirnya, tentang yang sangat saya kasihi sekalian. Tapi hari ini dia terbalik. Kalau hal-hal yang melibatkan duniawi, perkara dunia, tuan-tuan dia bersungguh-sungguh dekat situ. Tuan-tuan dia bersungguh. Tengok sinetron 2 jam, dengar kuliah setengah jam pun dah rasa rimah tuan-tuan. Dia ada juga macam tu. Tapi tuan-tuan okey lah. Tuan, dia ada satu masjid terlibat macam ni dekat ustaz. Macam Atrameng ni, cerita sungguh ni, bukan saya reka dah. Dia tak kena masa saya, kena masa saya memang kepok je, tuan-tuan. Dia buat macam ni. Mula buat macam ni. Ustaz tak berhenti. Yalah, ustaz mari sebulan sekali. Tuan-tuan, kalau kuliah dekat pondok, tuan-tuan mengaji pondok, tuan-tuan nak belajar dulu. Dah habis dengan teruru, kita boleh pergi tuan-tuan kepada abang-abang yang belajar dekat pondok yang senior itu, nak isi masa tu. Tuan-tuan nak faham apa yang kita belajar, kitab yang kita belajar, tuan-tuan belajar dekat masjid sebulan sekali. Kalau kita pakai sistem pondok, baca 2 baris, jawabnya tuan-tuan mengaji satu kitab 20 tahun baru habis. Tuan-tuan, 20 tahun. Jadi ustaz mari sebulan sekali, pukul 9 habis tu okey lah tuan-tuan. Tentang ni, kenapa? Tengok nafsu kita kan. Nafsu kita dia tak dia. Bulan Ramadan tu okey je. Bulan Ramadan, bila balik tuan-tuan daripada masjid, keluar daripada masjid bulan Ramadan? Dekat pukul 9. Besok kerja ke tak kerja? Besok kerja. Tak ada rasa ustaz mengajar sampai pukul 9. Tak ada kan? Paling tinggi 9.30. Tengok jiwa kita. Kenapa jadi macam liar? Jiwa kita liar. Padahal bulan Ramadan, boleh je. Cuba kita fikir dalam-dalam. Kenapa jadi macam ni? Tentang puncanya hati kita, nafsu kita. Sebab tu bulan Ramadan ni, alhamdulillah tentang Allahu Akbar, kita boleh didik tentang nafsu kita. Tunduk saja nafsu. Pukul 11 baru keluar. Tu yang tak bertadarus lagi, tadarus pukul 12 baru balik. Esok kerja. Tentang bangkit pukul berapa? 5
Biasa kalau hari biasa bangkit pukul 5.30, pukul 5. Nak bersahur pukul 4.30, acik-acik dah bangun dah, kan? Nak buat sahur itu. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, bukan tak boleh berehat, tuan-tuan, kita kena berehat juga. Kalau dipaksa jiwa kita ni tuan-tuan, dia akan retak, dia akan hancur. Sebab tu cerita tuan-tuan nak pergi mana, bila mana kita pergi bermusafir di mana-mana itu, tuan-tuan, tujuannya nak bagi rehat lah. Kita tak boleh push tuan-tuan hadirin hadirat badan kita ni, tapi masa kita perlu rehat. Kita perlu rehat. Rehat ni bukan bermakna rehat daripada mengerjakan amal ibadat, tuan-tuan ya. Wathalithuha ikhtiyarul dhulli 'alal idhi, memilih kehinaan daripada kemuliaan. Maksudnya sini, maksudnya macam ni tuan-tuan. Biarlah di dunia ni orang nak hina, nak kata kita macam-macam, itu terpulang dekat kamu. Yang penting kita dipandang mulia oleh Allah. Tuan-tuan, bila mana kita nak sebut, kita sebut yang betul, berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, perkataan ulama. Tuan-tuan, jangan kita bercakap mengikut kehendak manusia, bercakap mengikut kehendak Allah. Nanti orang tak suka, yang dia tak suka. Tuan-tuan, contoh, tuan-tuan jangan marah hati kalau saya sebut ni. Tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan diam dah. Kan baru ni kan orang berhimpun ramai-ramai tu, pakai baju ungu tu, pasal hari ini. Tuan-tuan, orang tak suka, biar dia lah. Kalau nak kata lambat, tuan-tuan, saya pun persoalkan macam orang lain. Memang lambat lagi pun, dia akan baca, mengundi, baca lagi, bahas lagi, mengundi. Lama. Tetapi kepelikan dalam kepala saya, kenapa yang bantah ini dia pun bantah? Yang kata Muslim apa kamu? Tuan-tuan, peluk betina kiri dan kanan, nama mujahidin. Ni yang bantah ini, tuan-tuan tak rasa pelik? Bagaimana kamu kata seorang Muslim? Tuan-tuan, biarlah orang nak kata apa pun, tuan-tuan, yang penting apa yang kita bawa itu benda hadirin hadirat, silakanlah. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kenapa kita harap daripada Allah sesuatu yang kadang-kadang manusia tak nampak? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tuan-tuan, boleh sebut macam tu ke tak boleh sebut? Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, tetap pergi ke tak pergi? Tuan-tuan, abang pergi, alhamdulillah. Saya pergi juga, tuan-tuan, yang sangat saya kasih. Dah tak ada apa dekat rumah, aku pergi je lah. Duduk pakai batu kala berapa. Tuan-tuan, lepas ni fobia pula kala berapa. Tak boleh pakai macam-macam manusia. Allahu Akbar. Pakailah prinsip Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu prinsip Allah, bukan manusia reka tu. Dalam diri manusia ni tuan-tuan, dia ada sekelumit perasaan dia nak buat baik, tak kira siapa. Betul ke tak betul? Ke tak ada tuan-tuan? Ini penipu semua ustaz. Tuan-tuan ni tak apalah, nanti tuan-tuan mahu dekat saya pula, tuan-tuan. Okey. Wa rabi'uha ikhtiyarus suquti 'alal fuduli. Dan keempat, memilih diam daripada banyak cakap. Kenapa diam? Bila mana banyak diam, kata ulama, kita akan selamat. Bila mana banyak kita bercakap, banyak kegelinciran daripada apa yang kita cakap. Tuan-tuan, memang betul pun. Tetapi hari ini, kalau tuan-tuan membacalah kajian berkenaan bagaimana cara manusia berkomunikasi hari ini, tuan-tuan,
80 tuan-tuan, 70% manusia tak berkomunikasi dengan mulut dah. Dia berkomunikasi secara non-verbal, tuan-tuan. Non-verbal ni pakai telefon tuan-tuan. Husband, tuan-tuan, nak ucap anniversary dekat bini dia, WhatsApp je. WhatsApp. Sama ke tak sama? Acik saya, suami ucap anniversary, suami saya tak ada pun ustaz, anniversary tak ucap apa. Suami ucap ulang tahun perkahwinan melalui mulutnya, suami ucapkan. Tak ada ustaz, tak apalah, benda tak ada, bagus tuan-tuan, ni bukan salah pun tuan-tuan. Diucapkan melalui mulut, sama ke tak sama? Dengan WhatsApp, dengan mulut tak. Saya tuan-tuan, abang sulung saya lah tuan-tuan, 3 hari yang lepas dia punya hari lahir dia lah, kita dah ucap ni. Saya duduk fikir, tak sama, tak rasa apa-apa ni tuan-tuan. Yelah, memang kita tulis lah untuk abang tersayang, selamat ni, moga-moga ni. Sama ke tak sama tuan-tuan? Dia kata kalau bercakap segar pula, dia kata ustaz tulis ni tak berapa nak segar tuan-tuan. Macam kita maki orang hari ni, kita maki dalam WhatsApp, tak ada rasa apa. Cuba dekat depan maki orang, dosa ke tak dosa? Maki orang secara berdebat pun dosa, maki dalam WhatsApp pun dosa. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul tuan-tuan. Sebab itu bagi saya lebih baik kita diam daripada kita duduk layar tu. Kan macam-macam kau orang duduk tulis hadri-hadra. Saya sungguh saya duduk diam je. Tak, orang nak kata siapa yang tak aktif akan ditendang. Aku tendang lah, aku tak kisah. Tunggu ada yang tendang saya. Tak, saya jujur saya cakap. Tak, saya ada satu WhatsApp anak beranak lah, keturunan tu gajah tuan-tuan. Saya moyang saya tu gajah. Jadi letak keturunan tu gajah. Saya kata mu jangan letak aku. Kenapa? Saya kata aku tak nak bergaduh dengan orang. Tuan-tuan, kalau anak beranak tuan-tuan, tak boleh nak jaga mulut, tak boleh nak jaga tulisan, bagi saya tuan-tuan tak bagus. Saya kata aku tak nak. Tak nak, saya kata mu jangan letak lah. Memang tak letak semua. Prinsip saya ni hormatilah tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Kenapa? Tuan-tuan, kerana diam kita selamat. Kalau kita mula bercakap, bimbang tuan-tuan, yang kita cakap tu mungkin pasal orang, umpat, cela, caci, maki. Contoh. Jangan marah. Baru ni kau orang pergi tuan-tuan, Myanmar tu banyak 28 NGO atas kapal tu. Tuan-tuan, 28 NGO atas kapal, kafir pun ada, Muslim pun ada atas kapal tu. Atas kapal tu bawa barang. Adalah kawan-kawan saya lawyer berkuat. Dalam tu semua ada, Datuk ada, Prof ada, Pesara ITM ada, semua ada, kawan-kawan lama XUIE dulu. Keluarlah tuan-tuan, kononnya barang-barang tersebut tersekat, yang dibawa dengan kapal itu tak boleh diagihkan, dibagi dekat tentera. Setengah tuan-tuan, dia tak tabayun, dia tak selidik, dia pelekeh. Tak ada guna, dia kata duk bawa barang beri dekat tentera. Tengok, dia dah kata dekat orang, dia tak tabayun, padahal barang tersebut tak ada pun. Contoh, bila mana sampai ke Bangladesh, dengan bantuan tentera Bangladesh itu dipunggah, dibagi. Aku dah terbit dah ni perkataan yang tak elok ni. Sepatutnya sebagai seorang Muslim, dia menyatakan kemaafan di balik. Seorang Muslim, saya minta maaf lah, tapi tak berlaku macam tu. Kenapa? Jiwa berkeladak. Tuan-tuan, kita tuan-tuan tak boleh buat semua. Kita buat sikit pun Allah dah nilai. Itu ke tak betul?
Ke tuan-tuan rasa Allah tak nilai kot tuan-tuan? Yang menilai bukan kan? Yang menilai benda tu Allah. Allah bila mana Allah nilai, ya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah kira semua kecil besar. Tuan-tuan lengkap. Tuan-tuan 2 minit. Wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal hayat, memilih mati daripada hidup. Tuan-tuan, bukan memilih untuk mati. Maknanya tuan-tuan memilih hidup ini, memilih tuan-tuan membuat persiapan untuk menghadapi kematian dan hidup selepas mati. Hidup di dunia ini tuan-tuan, hidup untuk kita menyediakan bekal untuk kita hidup lagi selepas kita mati. Kita hidup nanti, kita tak mati. Tapi hidup yang tak sama tuan-tuan dengan hidup di alam dunia. Kita akan hidup di alam barzakh. Hidup yang kekal kita sama ada dalam syurga dan neraka. Tetapi ia akan menjadikan hidup kita seronok di alam barzakh. Dilihat bagaimana kita hidup tuan-tuan di alam itu. Kalau kita hidup di alam dunia, kita hidup sebagai seorang Muslim mengikut acuan Allah, apa yang diajar oleh Rasulullah, bahagia tuan-tuan kita dalam hidup di alam barzakh. Kalau kita hidup bukan seorang Muslim, hidup kita susah. Tentangnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada macam-macam ulama dia bahaskan makna zikri itu. Ada kata Islam, ada kata Quran, ada kata hidup di dunia ini. Tentangnya, Allah akan bagi kepada hidup yang sempit. Hidup yang sempit ini macam-macam ulama tafsirkan. Ada yang menyebut hidup yang sempit ini kesempitan di alam barzakh, kecelakaan di alam barzakh. Tentang. Jadi nak hidup senang di alam barzakh, dia akan pergi tentang kepada yang 4 tadi. Macam mana kita nak hidup senang di alam barzakh? Memilih tentang kesungguhan daripada banyak rehat. Memilih daripada diam, daripada kita banyak bercakap. Tentang banyak bercakap. Memilih tentang yang sangat saya kasihi sekalian, kepayahan daripada nikmat, dan memilih kehinaan daripada kemuliaan. Dan secara natijahnya kita akan dapat kebahagiaan di alam barzakh. Alam yang pasti saya dan juga tuan-tuan akan lalui alam. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Jadi sementara kita bernafas, kita hidup ini tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kita buatlah sebaik-baiknya. Mati ni tuan-tuan boleh datang tiba-tiba. Tuan-tuan saya 3 hari yang lepas telefon ibu saya, dia ceritalah adik kepada abang ipar saya, tak ada sakit apa-apa. Abang ipar saya ni kencing manis daripada umur berapa belas tahun, 17 tahun. Sekarang ni umur 5 bulan, bertahan dengan ubat hospital. Tak cakaplah tentang suplimen ni, tak nak ubat hospital. Dia lah adik dia tak ada sakit apa-apa, demam pun tak ada, sakit pun tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bermakna kita tak tahu tentang bila kita dipanggil oleh Allah. Biarlah kita dipanggil oleh Allah tuan-tuan, menghadap Allah dalam keadaan kita penuh dengan persediaan. Jadi tuan-tuan, dahlah tuan-tuan hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian, dengan kebiasaan kita, kalau kita nak jadi manusia yang luar biasa, kata Hamka, kita kena keluar daripada kebiasaan. Kalau tak, kita tak boleh jadi tuan-tuan manusia yang luar biasa. Kalau muttaqun, orang yang bertakwa ni manusia luar biasa daripada manusia yang biasa-biasa. Nak jadi manusia luar biasa muttaqin ini, kata Hamka, kamu kena keluar daripada kebiasaan. Kebiasaan kita tidur,
sampai pukul 7. Itu kebiasaan. Luar biasa pukul 4 dia bangun lah. Biasa-biasa kita satu hari tak baca Quran langsung, dia baca WhatsApp. Itu biasa. Luar biasa. Luar biasa, WhatsAppnya sedikit, Qurannya banyak. Baru luar biasa. Baru luar biasa, zikirnya banyak. Kena keluar daripada kebiasaan. Baru kita boleh jadi manusia yang luar biasa. Tentang kata-kata yang sangat menarik daripada Profesor Dr. Hamka tentangnya. Saya sangat seronok bila mana baca buku-buku dia tentang yang sangat saya kasih istilah orang yang sangat hebat tentang dengan ilmunya. Hamka lah tentangnya. Saya tak dan kalau mak saudara saya dulu dia kata dan kalau dia datang Kuala Lumpur tentang ni. Hadirin-hadirat, itulah sekadar yang mampu saya kongsikan dengan tuan-tuan yang sangat saya kasih sekalian. Sama-samalah kita berdoa dengan Allah supaya kita diberikan oleh Allah ketakwaan. Sebab tu Nabi minta, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Tuqa itu kita diberikan ketakwaan. Kena minta tuan-tuan, buat minta dengan Allah supaya Allah jadikan kita hamba yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau ada kekasaran, kalau ada kesilapan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.